apa sekali yang kita kena jadi wanita hebat, kita cari role model kita terdahulu. Saya nak cerita seorang ibu yang hebat. Bila saya cerita ni selalunya saya akan menangis pada penghujungnya. Sebab apa? Pintarnya ibu ini, hebatnya ibu ini menggunakan seluruh material yang dia miliki ke arah pendidikan anak-anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'amalin la yurfa' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada ilmu yang tidak manfaat, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada hati yang tidak pernah khusyuk, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada nafsu yang tidak pernah kenyang, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada amalan yang tidak diterima-Mu, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada doa yang tidak dimakbulkan, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya, walaupun kita masih lagi berada dalam musim PKP, Allah Subhanahu wa taala memberkati segala usaha kita yang telah kita buat sebelum ni. Jika sebelum ni kita berusaha berada dalam majlis ilmu walaupun dalam keadaan yang susah payah. Susah payah bukan kerana kekurangan material. Susah payah bukan kerana kekurangan masa dan sebagainya. Tapi susah payah kita kerana melawan hawa nafsu sebenarnya. Betul tak? Ya. Kita bukan seperti wanita-wanita mukminah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni jauh daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun. Yang mana yang tinggal dalam diri kita hanyalah secebis cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita terjemahkan hari-hari ini dengan amalan-amalan yang kadang-kadang amalan kita pun main-main saja. Betul tak? Maksud saya main-main sini kadang-kadang dia istiqamah. Kadang-kadang kurang istiqamahnya. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Walaupun saya ni tetamu sebenarnya, tapi saya tetap juga mengucapkan selamat datang kepada para penuntut-penuntut ilmu. Sebab hebat hari ini kalau dia menjadi seorang penuntut ilmu. Bukan senang. Bukan kita ni suka sangat dengan menuntut ilmu ni, betul? Kalau boleh kita nak ilmu tu macam meladuni, masuk terus. Nak menghadap guru bagai ni, ya Allah. Tambah kita orang perempuan pula perlu kepada kelengkapan-kelengkapan yang cukup melengkapi, barulah boleh duduk depan
guru-guru kita. Allahu Akbar. Memerlukan mujahadah yang cukup besar. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan penuntut ilmu. Itu sebabnya doa penuntut ilmu itu tidak ada hijab di antara dia dengan Allah. Itu sebabnya saat penuntut ilmu itu sedang menuntut ilmu, masa yang digunakan oleh makhluk lain adalah memohon agar penuntut ilmu itu diampunkan segala dosa-dosanya. Itu sebab penuntut ilmu itu apabila dia berjalan keluar daripada rumahnya dengan penuh susah payahnya, setiap perjalanannya dikira berpahala yang cukup besar. Seandainya dia mati dalam proses tengah nak menuntut ilmu, jalan mudah untuk ke syurga baginya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebab bukan senang kita nak menjadi seorang penuntut ilmu. Sekali lagi saya ucapkan tahniah. Tahniah kepada para ibu-ibu dan juga para kakak. Sebab tu kita tengok ramai penuntut ilmu, kita kata majlis-majlis umumi lah. Maksud majlis umum ini majlis-majlis yang bersifat umum. Banyak dipelopori oleh kaum ibu. Kaum ibu yang umurnya 39 ke atas. Yang 39 ke bawah masih lagi seronok-seronok dengan dunianya. Dunia yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya sebut mafhumnya, dunia ni di sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seperti tempat persinggahan yang baginda sendiri seolah sebagai penunggangnya yang hanya berhenti di tempat persinggahan sementara, macam mana kita berhenti di RNR sementara menyelesaikan keperluan dan hajat-hajat kita, bukan nak duduk berlama-lama. Tak ada orang teringin nak duduk kat RNR berlama-lama, betul? Dunia tu umpama macam itulah, analogi mudah. Kemudian bila dia jadi tempat persinggahan, sudah tentu kita akan berpindah ke tempat asal kita. So persinggahan kita sementara di atas dunia ni adalah mengutip apa yang patut dijadikan sebagai amalan, sebab tanda aras nak pergi ke akhirat mesti lalu dunia. Tak ada orang terus nak masuk syurga direct daripada akhirat ke akhirat, tak ada. Mesti lalu jambatan dunia dulu. Itu tanda aras dia. Adapun sikap kita menjadikan dunia ini bagaimana terpulang kepada kita. Teringat satu ayat Al-Quran bila Allah Ta'ala sebut, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia ini semata-mata, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, jadi yang nama jin, makhluk jin lelaki, makhluk jin perempuan, ya, terpulang kepada alam mereka. Kita nak cerita tentang diri kita ni. Makhluk yang bernama lelaki dan makhluk yang bernama wanita. Yang saya spesifikkan hari ini adalah wanita. Wanita hebat yang berada di dalam muka bumi Allah ini. Kehebatan wanita tersebut terletak kepada sejauh mana amalan yang telah dia lakukan selama mana dia berada di atas muka bumi. Sejauh mana dia mempergunakan masa-masa dia daripada umur aqil baligh dia sampailah kepada umur bonus dia. Kita bila Allah Ta'ala kurniakan umur kita sampai umur 40 tahun, itu sudah masanya untuk kita tidak kurang memikirkan dunia.
cukup-cukuplah dengan perhiasan, cukup-cukuplah dengan apa? Dengan keseronokan dan hiburan. Cukup-cukuplah dengan masa yang terbuang. Cukup-cukuplah dengan drama 7 hari menyintai. Lebih kurang macam tu lah kan. Saya ni kadang-kadang tengok juga, bukan tengok waktu pukul 7 tu. Kadang-kadang tengok selepas itu untuk jadi bahan ceramah. Kadang-kadang tengok dengar dia orang cerita. Untuk apa? Untuk jadikan sebagai ibrah. Untuk kita ceritakan, terjemahkan. Kalau hari-hari kita duk beradab drama yang penuh dengan negatif itu, akan timbullah prasangka-prasangka dalam diri kita terhadap orang yang berada di sekeliling kita. Macam mana kita nak jadi wanita-wanita yang hebat? Kalau drama macam tu pun kita sentak. Dia menangis, kita menangis. Dia orang dapat duit, kita tak dapat. Kalau nak jadi wanita-wanita yang hebat, dia tak tengok drama-drama picisan yang macam tu. Tetapi dia akan melihat drama-drama atau filem-filem yang membangunkan insan. Yang boleh membina akhlak dia. Yang boleh menjadikan dia wanita di masa hadapan daripada role model wanita-wanita terdahulu. Wanita-wanita yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Saya ada dalam grup WhatsApp, ada grup asatizah. Dalam grup asatizah tu kita membincangkan persoalan ataupun permasalahan khusus kepada wanita hari ini. Banyak yang kami bincangkan. Banyak juga yang tersasar. Banyak perkara yang menyebabkan wanita-wanita moden hari ini tersangat jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Bermula daripada suri rumah sampailah kepada wanita yang berkerjaya, tidak akan dapat lari daripada bisikan dan hasutan syaitan. Ditemani pula pujukan nafsu. Syaitan ni pula rupa dia bukan rupa syaitan betul pun ada. Minal jin natiwan nas. Kalau dia rupa jin, kita boleh lari. Kita takut. Sudah tentu kita tak akan mendekati dia. Yang bimbang-bimbangnya adalah daripada manusia. Syaitan yang terdiri daripada manusia ni bahaya. Pernah berlaku zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan dakwah pertama di Makkahul Mukarramah. Sehingga menimbulkan kemarahan bukan sekadar daripada pihak Quraisy, termasuk seluruh bangsa Arab ketika itu. Mereka ni terdiri daripada pembesar-pembesar Mekah. Orang yang hebat-hebat belaka. Daripada situ timbullah perwakilan. Perwakilan daripada seluruh bangsa Arab. Mereka bertempat di tempat yang bernama Nadwah. Di situ mereka bermesyuarat. Macam mana nak mengatasi si Muhammad ini? Muhammad yang digelar sebagai penyihir, Muhammad yang digelar sebagai apa? Orang yang gila dan sebagainya. Bawa satu agama baru yang tak pernah mereka jumpa lagi. Dalam duk bincang-bincang tu ada seorang tua yang tak pernah mereka kenali, tiba-tiba datang bagi nasihat dan boleh terima. Bayangkan kalaulah yang datang itu seorang tua yang sebenarnya dia adalah syaitan, dia adalah iblis. Kalaulah dia datang berupa dengan rupa iblis, agak-agak orang kafir sendiri yang ada ketika tu, kafir musyrikin sendiri nak ikut tak telunjuk dia. Sudah tentu mereka tak akan mendekati, bahkan mereka akan menjauhi, bahkan mereka akan lari.
Macam tu juga dengan kita. Kalaulah yang datang itu rupa dia macam Pontianak, contohlah, muka tak sempurna. Sebab jin, syaitan ini tak boleh rupa sempurna sesempurna dengan sempurnanya manusia. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala memuliakan manusia. Walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami memuliakan manusia. Dengan apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita sebaik-baik kejadian. Ahsanit taqwim. Sebaik-baik kejadian disebabkan kemuliaannya, disebabkan sifat dia yang sanggup menjadi khalifah di atas muka bumi ini, maka kita dimuliakan, makhluk-makhluk lain tidak dapat menyerupai kita. Itu sebab kalau kita tengok cerita hantu muka tak siap tu, kan, sebelah rambut, sebelah ada muka, sebelah tak ada muka. Dia tak boleh merupa dengan rupa yang sempurna. Sebab manusia ni dimuliakan oleh Allah. Maka, apa tugas dia? Nak menghancurkan manusia, nak menjadikan manusia ini sebahagian. Kalau boleh keseluruhan anak Adam ini nak dihangkut semua masuk ke dalam neraka bersama-sama dengan dia. Menempati neraka. Dia tak boleh datang dengan rupa asal, dia datang dengan rupa manusia. Siapa manusia itu? Manusia itu terkadang terdiri daripada orang-orang yang kita kenal. Yang kadang-kadang rupanya seperti sahabat kita. Yang kadang-kadang rupanya seperti ibu kita. Yang kadang-kadang rupanya seperti apa? Seperti penulis-penulis yang kita suka. Yang kadang-kadang rupanya seperti manusia-manusia, masyarakat-masyarakat yang kita kenal. Sebab apa? Naluri kita sebagai manusia ni, Allah Ta'ala bekalkan dengan naluri ingin tahu. Bila ingin tahu, setiap perkara yang namanya pengetahuan semua dia nak tahu. Apatah lagi yang bersifat dengan sifat kemaksiatan. Itu yang kita bimbang. Sebab dalam diri kita Allah Ta'ala bekalkan satu lagi sifat, satu lagi komponen yang sedang kita berperang dengan dia hari ini. Nama dia nafsu. Kalau mukminah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selepas zaman sahabat, selepas zaman itu tabi'in, selepas zaman itu tabi'ut tabi'in, para sahabiah masih lagi terpelihara. Masih lagi mereka ni memperjuangkan Islam dengan seluruh mata benda yang mereka ada, dengan seluruh tenaga yang mereka ada. Namun bila mai akhir zaman pada hari ini, Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah, kita tidak berperang dengan harta benda. Betul? Kita tidak mengeluarkan harta benda demi untuk membesarkan Islam. Kita tidak perlu lagi untuk berperang di jalan-jalan Allah, memerangi musuh dengan darah kita, tak perlu lagi. Yang perlu kita hari ini berperang dengan apa? Dengan hawa nafsu. Makin akhir zaman, kita diuji dengan harta benda. Kita diuji dengan apa? Dengan manusia yang namanya perempuan ini tak lari daripada diuji dengan kecantikan. Semua nak cantik, tak boleh tak cantik. Betul tak? Itu adalah fitrah. Tapi macam mana kita menggunakan kelebihan ataupun fitrah yang Allah Ta'ala beri kepada kita itu sebaiknya untuk nak menjadi wanita-wanita hebat di atas muka bumi. Oleh sebab itu, bila kami berbincang dalam grup WhatsApp tentang wanita-wanita, saya khususkan di Malaysia sudahlah. Kita tak payah cerita pasal dunia lagi. Seluruh dunia lagi, semua masing-masing bertanggungjawab ke atas diri masing-masing. 80% masa PKP yang melayari
video porno, 80% rakyat Malaysia dan hampir kita kata 45% daripada 80% adalah wanita. Wal'ayazubillah. Yang mana bila seseorang melihat menggunakan mata yang Allah Ta'ala beri nikmat mata kepada dia, dia melayari perkara-perkara maksiat yang ada di depan mata dia, sudah pasti orang ini solatnya tidak membantu dia untuk mencegah daripada perkara fahsyat dan mungkar. Kerana apa? Kerana solatnya betul-betul tidak benar. Kalau seseorang itu dia mendirikan solat dengan solat yang sempurna, dengan solat yang sebenar-benarnya solat, sudah pasti dia akan mendapat burhan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimaksudkan dengan burhan ini? Burhan ini adalah pertolongan daripada Allah. Kita tanya diri kita sendiri, waktu kita buka smartphone, kita tengah nak tengok ceramah ni pada mulanya asal ni. Tiba-tiba dekat smartphone tu lintas lah. Macam-macam dia lintas, betul tak? Tak dapat kita nafikan. Sekarang ni pengetahuan yang baik, pengetahuan yang tidak baik, semua di hujung jari. Masa ketika tu, lintaslah pemandangan-pemandangan yang tidak sepatutnya yang sedang kita sebut adalah maksiat. Kalau ketika tu kita terhenti di situ dan kita tengok, bererti solat tadi tidak dapat membantu kita dan sudah pasti tandanya, buktinya kita tidak mendapat burhan, tidak dapat pertolongan daripada Allah. Masa tu checklist balik solat kita. Ya Allah, kan solat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat itu sebenarnya menegah kita daripada fahsyak dan munkar. Apa maksud fahsyak? Yang ada kaitan dengan syahwat. Maksiat yang ada kaitan dengan syahwat, sama ada perzinaan, sama ada LGBT, transgender, lesbian, homoseksual, pakaian-pakaian yang mendedahkan aurat, itu semua ada kaitan dengan fahsyat. Kalau mungkar pula, yang tidak ada kaitan dengan fahsyat, iaitu perbuatan-perbuatan contoh menzalimi, ghibah, fitnah, kutuk, lagi sangka buruk dan sebagainya, itu disebut sebagai kemungkaran. Kalau solat kita bukan sebenar-benarnya solat yang sempurna, maka inilah kedua perkara ini akan menimpa kita. Itu sebab wanita hari ini, dia kena lebih bermujahadah lagi. Sebab dia diganggu dengan hawa nafsu, betul kita? Kalau zaman tahun 50-an, 60-an, zaman kebangkitan Islam baru nak tersebar. Masa tu mak ayah kita, nenek-nenek kita masa tu, mereka tak didedahkan dengan kemodenan lagi. Tetapi mereka didedahkan dengan kebangkitan Islam yang mereka daripada kejahilan, minaz zulumati ilan nur, sedang menuju ke arah cahaya, daripada zulumat, kegelapan, sedang menuju ke arah cahaya. Kita hari ini sedang berada dalam cahaya tapi tersesat dalam cahaya. Berada dalam petunjuk Allah namun masih lagi terpesong ke arah lain. Itu bimbangnya kita. Bagaimana kita nak jadi wanita-wanita hebat? First kali yang kita kena jadi wanita hebat, kita cari role model kita terdahulu. Saya nak cerita seorang ibu yang hebat. Bila saya cerita ni, selalunya saya akan menangis pada penghujungnya. Sebab apa?
pintarnya ibu ini, hebatnya ibu ini menggunakan seluruh material yang dia miliki ke arah pendidikan anak-anaknya. Kita hari ini, kalau kita adalah ibu bapa yang hebat, ibu yang minta maaf cakap, kalau Allah Ta'ala kurniakan kepada kita di antara ramai-ramai muslimah, kita di antara wanita yang Allah Ta'ala kurniakan mempunyai kebendaan, mata benda yang melimpah ruah. Selain daripada kita bersedekah, kita juga kena memberi, menghamburkan sebanyaknya ke atas pendidikan anak-anak kita. Bukan kita mengguna kesempatan yang kerajaan bagi kepada kita. Kan contoh sekolah-sekolah kerajaan bina untuk orang-orang yang tidak berkemampuan. Betul tak? Untuk ibu bapa yang miliki anak dan ibu bapa itu masih di bawah taraf kemiskinan, yang nak melunasi hutang-hutang yuran ni bukan senang setiap bulan. Kais pagi makan malam, kais malam makan pagi. Tapi kadang-kadang kita lihat hari ini ibu bapa yang berkereta besar, yang bermaterial cukup banyak, namun mereka mengambil kesempatan ini. Mereka turut menggunakan sekolah-sekolah, pendidikan-pendidikan kepada anak-anak yang kerajaan taja untuk anak-anak yang tidak berkemampuan. Kita ambil peluang itu. Kita tak beri kepada anak-anak yang tidak berkemampuan. Kita tak tahu itu kesilapan apa yang kita miliki. Allahu Akbar. Macam mana nak jadi ibu yang hebat? Bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala pinjamkan nama Rabbatul Bait, Rabbah, nama Allah itu. Tapi Rabbatul Bait itu diberi kepada wanita yang bermaksud suri rumah. Rabbah lagi bermaksud tarbiyah. Bila tarbiyah, wanita ini mesti mendidik anak-anaknya, tak boleh lepas tangan. Wa imma anak itu di asrama ataupun anak itu balik bercuti di rumah, anak itu mesti dididik. Sebab sekolah pertama adalah ibu bapanya. Betul, lelaki adalah qawwam, adalah pemimpin bagi wanita. Dan wanita juga pemimpin dalam rumah tangganya. Kalaulah dalam rumah tangga kita yang kita panggil negeri yang paling kecil dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita adalah negeri yang paling terkecil, itu tidak kita dapat didik dengan sebaiknya. Macam mana kita nak didik masyarakat yang ada di sekeliling kita? Macam mana kita nak didik jiran-jiran kita? Macam mana kita nak didik sahabat-sahabat kita? Macam mana kita nak didik rakan muslimah masjid ataupun surau? Kalau dalam rumah kita pun kita tak dapat nak didik. Betul tak? Jangan kita kata, ya Allah Ustazah, Nabi Lut pun tak boleh didik anak dia. Nabi Nuh pun tak boleh didik anak dia. Itu perkara yang jarang-jarang berlaku. Kita mesti melihat yang normalnya begitu. Normalnya setiap ibu bapa mesti didik anak dia. Gunakanlah, kalau dia tak mampu, dia gunakan mata benda yang dia ada untuk hamburkan kepada anaknya. Pernah berlaku kepada seorang hamba yang telah dibebaskan yang bernama Al-Faruq. Ya. Al-Faruq ini adalah seorang lelaki yang dibebaskan oleh seorang sahabat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah wafat, sahabat-sahabat ini pergi berperang. Tujuan berperang adalah untuk apa? Untuk nak menebarkan Islam. Setelah mana mereka ini berperang berbulan-bulan, akhirnya menang. Allah Ta'ala beri kemenangan kepada mereka. Maka sahabat ini dia kembali dengan penuh keseronokan sebab berjaya menawan negara dan menyebarkan Islam. Atas tanda kemenangan tersebut, maka dibebaskan seorang lelaki tadi, hamba tadi yang bernama Al-Faruq. Maka lelaki yang bernama Al-Faruq ini asalnya penduduk Madinah. Dia pun kembalilah ke Madinah. Bila kembali ke Madinah,
dengan harta rampasan yang diberi oleh tuannya, dia mencari seorang isteri, seorang perempuan untuk dijadikan sebagai seorang isteri, kemudian membina sebuah rumah yang kecil di pinggir Madinah, dekat dengan Masjid Nabawi. Dalam pada itu, baru kahwin tak sampai sebulan, dia nak menterjemahkan syukurnya seorang hamba yang dibebaskan. Hamba tu bukan maksud orang gaji, sebab kalau orang gaji tu masih lagi diberi gaji, diberi upah di atas kerjanya. Hamba ni total di bawah tuan dia, milik tuan dia. Apa saja yang tuan dia nak dia buat, dia kena buat tanpa perlu ada protes. Itu maksud hamba. Kalau kita terjemahkan kita dengan Allah, begitulah caranya. Apa saja yang kita nak buat dalam hidup ini, apa saja yang Allah Ta'ala perintah melalui Al-Quran, apa saja khabar melalui hadis, kita tak perlu ada protes. Ya Allah, kenapa kau bagi orang perempuan kena pakai tudung, ya Allah? Kena tutup aurat, ya Allah. Panas tau hari-hari. Betul tak? Kita protes kan? Ya Allah, kenapa kau jadikan orang perempuan ni lemah, ya Allah? Tu dalam bab faraid pula, ya Allah, dapat setengah aja, ya Allah. Protes lagi. Kita tak tahu apa hikmah dia. Mau kata nama hamba ni, jangan duk tanya. Jangan duk tanya dah tentang hukum hakam Allah, pasti ada hikmah. Begitu juga Al-Faruq tadi. Dia pun mempergunakan harta rampasan di atas kesyukuran tadi. Dia berkahwin dengan seorang wanita, maka didirikan sebuah rumah. Tak sampai sebulan dia pun nyatakan hasrat murni dia, wahai isteriku, untuk aku terjemahkan rasa syukurku atas kebebasan yang diberi oleh tuanku ini, maka sebaiknya eloklah kalau aku pergi berjuang. Pergi turut bersama-sama dengan mereka memperjuangkan kalimah Allah. Cerita ni cerita PJJ lah. Isteri pun tak cakap banyak, isteri pun merelakan. Kalau kita, suami nak pergi, mana dia duit poket? Suami suruh kad kredit, selesai. Kan? Tak cakap banyak lah. Saya pergi satu kursus, ada satu kursus tu, dia punya motivator tu, dia kata, orang perempuan lepas habis kursus ni, tak beli apa pun tak apa. Jangan pergilah beli-beli apa pun. Sebab suami dekat rumah dia kata, tak beli apa tak apa, yang penting kamu tu balik. Tapi kalau isteri pula, suami pergi kursus, isteri pesan, abang kalau tak beli pinggan mangkuk, abang jangan balik. Abang tak balik tak apa, janji pinggan mangkuk tu balik. Beza kan kita dengan lelaki. Itu fitrah lah, fitrah. Itu cerita selit sikit sebab saya nampak macam mengantuk je kan. Okey. Kemudian dia meninggalkan isterinya dengan sedikit bekalan 30,000 dirham. Ada sebut dirham, ada sebut darham. 30,000 dirham banyak waktu tu, banyak. Ditinggalkan isterinya 25 tahun. Lama tak? Lama. Kalau kita fasah lama dah. Orang dulu-dulu mana ada WhatsApp, mana ada tali penghubung apa. Nak hantar burung merpati pun belum tentu sampai. Hanya hati saja yang setia. Perempuan bila ditinggalkan, dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasulullah, apabila dia ketiadaan suami dia, dia setia. Dia menjaga kehormatan dia. Menjaga kehormatan dia dalam maksud kesetiaan dia kepada suami dia. Bukan senang. Benda-benda yang macam tu kalau kita tengok di segi akhlak, kita pada wanita hari ni nak jadi wanita yang hebat, sehebat-hebat di dunia ni, nak dapat akhlak kesetiaan tu
akhlak yang menjadi wanita solehah bagi suami dia tu susah sebenarnya. Ada seorang wanita tu dia kata, "Ustazah, saya nak hormat suami saya macam mana? Dia pun tak semenggah pun saya tengok." Lepas tu saya tanya, nak suami macam mana? Sekurang-kurangnya naklah suami tu macam mana yang Rasulullah sebut, macam mana yang Rasulullah buat. Saya tanya pula, kamu macam Siti Khadijah ke? Tak adalah sampai macam tu. Maknanya kita, kalau Allah Ta'ala takdirkan jodoh itu, kalau jodoh itu baik, maka dia jadi penyejuk mata, penyejuk hati. Tapi kalau jodoh itu tidak baik, maka dia jadi ujian yang Allah Ta'ala nak angkat darjat kita. Baca yang tu sudah. Tak payah baca, menyesal aku pilih dia. Tak payah baca macam tu. Tak usah baca nak menafikan jodoh dan sebagainya. Sebab ada dua je. Kalau jodoh tu baik, syukurlah. Kalau jodoh tu tak baik, sabarlah. Sabar yang mesti ada jalan. Bukan sabar, pasrah, sembrono, tak. Mesti ada cara, usaha untuk keluar daripada kemelut ujian tersebut. Okey, saya balik pada kisah tadi. Suami dia pergi 25 tahun. Setelah suami dia kembali, bayangkan 25 tahun, kota Madinah ketika tu dah pun berubah sebanyak-banyaknya. Yang dia tahu, yang dia hanya orang Kedah kata cam tu maksud dia apa? Kenal. Yang dia hanya kenal saja adalah rumahnya yang dibangunkan semenjak 25 tahun tak pernah berubah. Tak pernah berubah. Itu saja yang menjadi tanda aras dia. Kita kalau pakai wave sekalipun boleh hilang. Tak jumpa dah rumah kita kalau 25 tahun tak pernah balik kan. Sampai di depan rumah dia dah waktu maghrib, dekat-dekat nak maghrib, senja dah. Orang dulu bukan ada lampu macam kita ni, lampu LED dan sebagainya, tak ada. Ya, masuk dengan pelita ayan saja. Pelita ayan kan, orang dulu tahu pelita ayan tu pelita apa, pelita yang kecil itu kan. Dalam dia minyak tanah kan. Okey. Maknanya bila pakai lampu-lampu yang kecil tu, berbayanglah rupa dalam rumah. Rupa pun dah gelap-gelap. Bila dia masuk saja dalam rumah, dia dapati ada seorang lelaki. Dia ada dalam rumah tu dengan isteri dia. Membuat-buat lah, marah dia kan. Maka kita cerita pendek lah. Bukan cerita 7 hari tu. Cerita pendek. Dia pun cekak collar baju laki tadi. Mereka pun hampir nak bergumpal. Ya. Isteri dia tak sempat lagi nak datang. Dengar riuh rendah. Dia tanya, kenapa kamu datang ke rumah aku ni? Kenapa kamu berada dalam rumah aku? Dia marah. Yang laki tadi kata, kenapa kamu datang ke rumah aku? Maka jiran-jiran yang sebelah-sebelah ni dengar semua datang ramai-ramai tengok. Kemudian jiran-jiran kata, ini lelaki ni memang dia duduk dalam rumah ni dah. Lalu barulah isteri dia keluar. Isteri dia tengok-tengok rupanya suami dia yang balik. Maka isteri dia bagi tahu, inilah anak kita. Tapi dia tak sempat dah nak tengok perhati sebab gelap kan. Tak apa, terlerailah pergaduhan tadi. Dia duduklah dengan isteri dia, dia pun tanya dekat isteri dia. Yang duit 30,000 dirham hari tu ni, yang tinggal hari tu ni, yang buat apa dengan duit tu? Kalau boleh abang balik ni, abang bawa 10,000 dirham. Kita gabung, campur dua, kita nak buat rumah baru. Sebab rumah ni macam dulu. Suami dia buat dulu macam tu lah, tak ada tambah-tambah lah. Baiklah isteri dia. Tak tambah apa dah kat rumah tu. Baru isteri dia nak jawab, orang pun azan. Azan daripada Masjid Nabawi. Suami dia pun pergi ke Masjid Nabawi. Sampai di sana, Al-Faruq ini dia pun solat. Selesai solat, bila dia nak keluar, tiba-tiba ramainya manusia duduk sedang belajar menuntut ilmu daripada seorang syekh.
dia pun tak dapat nak keluar. Dia pun duduk di tepi tu. Maknanya dia duduk di samping Syekh tadi. Nak kata samping sangat tu maknanya dia duduk berhadapan dengan orang, dia duduk di tepi tu. Jadi dia tak dapat nak melihat muka lelaki yang sedang mengajar. Minta maaf, saya duduk sikit. Sampai ketika lelaki tadi habis mengajar, dia pun bertanya, "Ya Allah," dia tanya sahabat sebelah dia, "Hebatnya Syekh ni. Siapakah dia?" dia tanya. Laki yang duduk di sebelah dia pun mengatakan bahawa Syekh ini kehebatannya menyamai Imam Hanafi, menyamai ulama-ulama yang lain yang hebat pada zaman itu dan sebelum itu. Diceritakan kehebatan tentang Syekh tersebut. Lalu Al-Faruq mengatakan, siapakah dia sebenarnya? Minta maaf, saya tak dapat tahan. Lelaki ini adalah Rabi'ah bin Al-Faruq. Rabi'ah bin Al-Faruq yang ditinggal oleh ayahnya selama 25 tahun. Yang berada dalam jagaan didikan ibunya selama 25 tahun. Siapa yang didik? Ibunya yang mendidik dia. Tanpa seorang ayah. Allah jaga anak tersebut sehingga menjadi seorang ulama yang besar, yang mana ia merupakan guru kepada Imam Malik. Hebatnya lelaki ataupun ulama yang bernama Rabi'ah ini adalah kerana hebat ibunya. Lalu Al-Faruq ini pulang ke rumahnya dalam keadaan yang cukup bangga kerana memiliki seorang anak yang bertaraf ulama, bahkan menjadi guru kepada salah satu daripada imam-imam mazhab yang 4 itu, iaitu Imam Malik. Setelah mana dia berjumpa dengan isteri dia, maka isteri dia pun berkata, "Kamu nak tahu tak duit 30 dirham? Kamu pilih antara duit 30,000 dirham tadi dan anak kamu." Itulah pelaburan 30,000 dirham tersebut. Dia gunakan sepenuhnya kebendaan itu untuk anaknya menuntut ilmu. Memang kita kalau dalam mazhab Syafi'i, bila anak kita akil baligh, kalau perempuan, kita ibu bapa kena biaya sampai dah kahwin. Tapi kalau anak lelaki, kita kena biaya dia sampai setakat akil baligh saja. Bila dia dah baligh, dia kena cari sendiri duit dia. Dia kena cari sendiri dia punya sara hidup dia. Kecuali kalau anak itu menuntut ilmu, maka kita kena melabur untuk dia. Jadi hebatnya ibu ini menyebabkan anak dia menjadi hebat. Inilah ibu-ibu yang hebat di antara yang berada di dalam dunia. Begitu juga ibu kepada Imam Malik. Ibu kepada Imam Malik pernah ketika mana Imam Malik dalam keadaan yang masih kecil, dah sampai dah masa di Imam Malik ini untuk menuntut ilmu, maka diberi satu pakaian
penuntut ilmu diberi kepada anaknya, kemudian diletakkan serban di kepala anaknya, maka dia kata, wahai Malik, pergilah kamu berguru kepada guru kamu iaitu Rabi'ah tadi yang saya cerita tadi tu. Pergilah berguru di sana. Dan sebelum berguru itu, dapatkanlah ilmu akhlak terlebih dahulu. Adab terlebih dahulu berbanding dengan ilmunya. Lalu Imam Malik apabila dia menjadi salah satu daripada imam-imam mazhab, ramai daripada 5,000 penuntut yang belajar dengan Imam Malik ini, 500 orang sahaja yang tekun menulis ilmunya. Yang selebih itu belajar tentang adabnya. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Siapa di belakang mereka? Sudah tentu ibu-ibu yang hebat. Kita bagaimana? Pada hari ini, bukan saja, saya tak kata bukan saja wanita-wanita yang suri rumah, wanita yang berkerjaya, mereka turut, yang suri rumah pun turut meninggalkan anak. Yang berkerjaya apatah lagi. Kami pun merujuk dalam grup WhatsApp, kita juga para da'iyah turut meninggalkan anak-anak di rumah. Maka pada setiap malam jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Allahumma hafazna wa auladi kama ibadakas salihin, kama hafazta ibadakas salihin. Ya Allah, peliharalah anak-anak kami ya Allah. Peliharalah anak-anakku ya Allah seperti mana kau pelihara hamba-hambamu yang saleh. Kita bayangkan satu wajah demi wajah anak-anak kita, daripada yang sulung sampailah yang paling kecil. Itu sahaja yang kita tawakal, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, bila kita menjadi seorang ibu yang hebat, kita mesti beramal dengan apa yang kita ada, apa yang kita miliki melalui pengetahuan yang kita ada. Jangan bermimpi kalau kita tak beramal, kalau kita tak salihah, jangan bermimpi untuk dapat anak yang saleh. Jangan kita berangan-angan untuk menjadikan anak kita anak yang hebat kalau kita sendiri tak hebat. Hebatnya kita ni bukan pada pandangan manusia, tidak, pada pandangan Allah. Hebatnya kita itu first kali adalah melalui amalan-amalan fardu. Kalaupun amalan fardu kita culas, macam mana doa kita nak sampai kepada anak kita? Salat seringkali takhir waktu. Salat sunat jarang-jarang sekali. Salat hajat kadang-kadang. Salat taubat, buat dululah. Malu kalau buat sekejap buat dosa, sekejap taubat, sekejap buat dosa, sekejap taubat. So kita buat dulu. Akhirnya terlambat. Kalau solat kita tak dapat nak jaga, Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Macam mana kita nak dapat anak-anak yang soleh? Bukan saya nak katalah, saya ni muda lagi sebenarnya. Depan makcik-makcik semua dah makan garam lebih daripada saya. Saya mengkagumi seluruh pengalaman yang ada pada makcik-makcik semua, kakak-kakak semua yang dapat mendidik anak sehingga jadi hebat pada hari ini. Anak kita ni tidak akan lari daripada 4 jenis. Sama ada first kali anak tu akan jadi qurratu a'yun, penyejuk mata, penyejuk hati. Sudah tentu anak ini hebat dunia dan akhirat dia. Yang kedua, barangkali anak ini akan jadi zinatul hayatid dunya, iaitu perhiasan dunia semata-mata. Maknanya hebat anak ini dalam urusan dunia.
dapat jadi seorang doktor, dapat jadi seorang peguam, dapat jadi seorang yang billionaire semualah, kan? Dapat seluruh kemasyhuran dunia milik anak, maka dia akan jadi zinatul hayat di dunia sahaja. Di akhirat wallahu alam. Yang tadi qurratu ayun kan? Atau anak ini yang ketiga menjadi ujian dan musibah bagi kedua ibu bapanya, seperti mana anak Nabi Nuh, seperti mana anak Nabi Lut. Allahu Akbar, Masya Allah. Tampilan ataupun misalan-misalan ini Allah Ta'ala tampilkan kepada kita untuk kita jadikan sebagai ibrah. Nak jadi ibu yang hebat, nak jadi ibu bapa yang hebat, nak jadikan anak-anak kita yang hebat, kita mesti kena jadi hebat dulu. Walaupun tak sempurna. Allah Ta'ala tak tengok pada natijah dia, tapi Allah Ta'ala tengok pada usaha dia. Usaha nak bangun malam kita ni, Allahu Akbar. Kata Syekh Nuruddin, kalau nak bagi bangun malam juga, kalau nak juga bangun malam, kalau lihat juga bangun malam, minum air 2 liter sebelum tidur. Confirm dia bangun. Kalau tak bangun basah tilam ni. Betul tak? Didiklah macam tu dulu. Lama-lama Allah bisa tegal biasa. Ulama-ulama dulu nak bagi bangun malam, tak nak bagi tidur, kata orang sebelah utara dia kata jenera. Jenera ni tak nak bagi ralik, tak nak bagi tidur yang lalai. Macam mana? Dia tidur atas buah kelapa. Kalau kelapa tergoleklah dia pun terbangun. Kalau kita selagi tak jumpa bantal yang boleh letak kepala raib terus tu, memang mencarilah kita. Allahu Akbar, beza tak kita? Beza. Nak jadi orang hebat ni bukan senang. Satu lagi, jangan melazimi perkara-perkara makruh walaupun nampak remeh. Betul tak? Perkara makruh ni senang kita baca. Nafsu kita selalu baca tau. Dia kata makruh tak apa, tak dapat pahala je. Dia tak baca, Allah Ta'ala tak suka. Dia hanya baca tak dapat pahala. Bila tak dapat pahala, kita tak kisah. Tapi kita tak baca yang Allah Ta'ala tak suka. Bila orang tu kalau dia tak suka pada seseorang, dia mula, orang Kedah kata kan, dahsyat sikit, meluat. Kan, dia mula tak suka, dia tak tengok dah kawan tu. Bila kita selalu melazimi, maksud melazimi ni mengekalkan, selalu buat benda-benda yang makruh ini, akhirnya kita sedikit demi sedikit jauh daripada Allah. Salah satu yang saya ingat, pesanan bapa saya, arwah bapa, dia kata, selepas Aisyah, kalau tak ada apa-apa tidur. Kalau tak ada benda yang penting, tidur. Jangan sembang kosong, jangan tengok movie-movie kosong. Itu sebab di perkampungan tarbiyah, bapa saya tidak ada penghuni di sana yang memiliki TV di rumahnya. Tak ada. Selepas Aisyah, sebaiknya kita tidur. Biasanya lepas Aisyah jam 9, 9:30. Kalau kita tengok dalam manfaat kesihatan pun dah cukup baik. Tidur pada waktu pukul 9, kita akan dapat bangun dengan mudah pada jam 12 hingga 2 pagi. Di situ kita boleh lajak sampai ke subuh. 3 jam kita tidur sahaja, boleh cas dah bateri kita. Tak perlu pada 8 jam, 9 jam. Sebab apa doktor kata kena perlu tidur 8 jam, 9 jam? Sebab kita tidak melazimi tidur pada awal waktu. Di antara kesan-kesan orang yang tidur pada lewat waktu dan melazimi perkara-perkara makruh, seperti sembang kosong, sembang kedai kopi, sembang macam-macam sembang lah, maka akhirnya kesan terhadap kesihatan dia akan mudah nyanyuk. Dia akan mudah lupa. Kalau dah tak boleh tidur juga Ustazah, lepas Insya pun tak boleh nak tidur juga.
Mata ni macam tak nak pejam je, ambil Al-Quran baca, confirm satu muka mengantuk. Betul tak? Confirm mengantuk. Itu ubat dia. Jadi keadaan tersebut adalah satu usaha daripada kita. Kalau perkara tu kita tinggalkan, setiap Isya tak tidur, selepas Isya jangan tidur, tapi buat benda-benda yang merapu dan sebagainya, of course kita sedang melakukan perkara-perkara makruh. Perkara-perkara yang Allah tak suka, walaupun kita tak dapat dosa. Okay. Betul tak? Dan yang ketiganya, melazimi sunnah. Sunnah tu apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnat tu perkara-perkara yang kita lakukan dapat pahala. Itu maksud dia sunnat. Ada beza tak dengan sunnah? Ada beza dia. Perkara sunnat ni bila kita buat confirm dapat pahala. Kalau kita tinggal tak dapat apa-apa. Kita jangan kata tak dapat apa-apa. Kita kata kalau tinggal rugi. Sebab apa? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal dengan amalan walaupun sebesar zarah, sedikit kecil tu pun, kalau dia kebaikan, tetap Allah Ta'ala detail untuk beri pahala kepada dia. Dan siapa yang beramal dengan perkara-perkara bejat, perkara-perkara fahsyat dan mungkar, walaupun sebesar zarah pun Allah Ta'ala akan detailkan. Jadi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'. Janganlah kamu memandang sesuatu perkara itu dengan pandangan yang remeh. Sunat yang paling utama, kita kena ada ilmu lah. Tengok perkara-perkara utama dalam sunat. Contoh kalau kita solat, perkara utama selesai fardu itu apa? Salat sunat, rawatib, qabliyah, ba'diyah. Ni duha rajin solat. Duha rajin solat, hajat rajin solat, istikharah rajin solat. Tetapi rawatib jarang-jarang buat. Kita kena tahu keutamaan dia. Barulah kita jadi wanita yang cerdik. Rawatib jangan tinggal, qabliyah, ba'diyah jangan tinggal. Sebelum Aisyah, selepas Aisyah jangan tinggal. Sebelum subuh nak jadi orang yang paling kaya lebih daripada dunia dan isinya, jangan tinggal solat sunat subuh. Jangan tinggal. Selepas rawatib, apa lagi sunat yang dituntut? Dalam solat sunat nawafil, apa yang dituntut? Solat sunat witir. Yang paling dicintai oleh Allah. Sebab dia bersifat apa? Bersifat ganjil. Allah Ta'ala kan ganjil. Allah Ta'ala suka. Paling-paling dahsyat, paling-paling bangun lewat kita jam berapa sekarang ni kan? Solat subuh lewat kan? Jam 6. 5.40. Sempat tak lagi solat witir? Sempat. Kita bangun 5.40. Dahsyat tu, anak lagi sekolah 5.40 baru bangun ni. Macam mana ni? Sekarang ni cucu pula nak pergi sekolah kan. Anak dah lepas dah, semua besar lah. Macam saya ni anak kecil ramai lagi. Jadi kalau kita terbangun 5.40 masih sempat lagi solat witir. 5.55 masih sempat lagi walaupun satu rakaat. Itu yang Rasulullah sebut, walaupun sepemerah susu kambing. Jangan tinggal solat witir sebab dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Sesuatu amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah istiqamah walaupun sedikit. Kemudian barulah kita tengok solat sunat yang lain seperti mana duha, hajat dan sebagainya. Kalau kita duk buat semua benda tu dalam harian hidup kita, kita tak akan jadi wanita yang lemah. Kita tak akan jadi wanita yang hina, yang disebut sebagai asfalasafilin. Allah Ta'ala dah memuliakan kita. Kita saja yang menentukan diri kita, yang memberi pilihan pada diri kita sama ada nak ikut ke jalan yang benar ataupun tidak.
Sebab apa? Adilnya Allah, Allah Ta'ala tak paksa kita, Allah Ta'ala bagi pilihan kat kita. Kadang-kadang orang ni dia terfikir kan, dia ada satu apa kita kata, aliran pemikiran yang sedang dibawa daripada aliran akidah yang terpesong, dibawa kepada kita supaya kita menganggap bahawa setiap perbuatan kita ini adalah semuanya Allah Ta'ala yang bagi. Memang Allah Ta'ala izinkan, tetapi belum tentu Allah Ta'ala reda. Macam tu. Sebab apa? Adilnya Allah, maka Allah Ta'ala bagi kita pilih. Setiap pilihan itu semuanya Allah Ta'ala dah beri dah kepada kita kesan-kesan dia. Kamu pilih nak baik, ini dah jalan dia. Kamu pilih tak nak baik, inilah jalan dia. Yang berakhirnya, endingnya sama ada syurga atau neraka. Melalui apa tu Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita? Melalui Al-Quran dan Sunnah yang disampaikan kepada kita oleh semua para Rasul dan Nabi. Kemudian dibawa melalui para ulama kepada kita. Allahu Akbar. Maka kita dapat khabar tu. Lalu pun kita memilih. Allah Ta'ala kata dah, kullu muyassar lima khuliqa lahu. Setiap perkara itu dipermudahkan dengan apa yang kita pilih. Jadi kita pun memilih, insya-Allah. Dan seterusnya, setelah mana kita melazimi perkara-perkara sunat dan perkara-perkara sunnah dalam hidup kita melalui teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala kurniakan kepada kita wanita ini penuh dengan emosi, perasaan, yang mana perasaan itu bukan saja-saja Allah Taala beri kepada kita untuk kita hancurkan perasaan tersebut. Gunakan sebaiknya emosi tersebut, gunakan rasa kewanitaan tersebut dengan landasan yang baik yang dibenarkan oleh Islam. Ada seorang ibu, dia berpoligami. Minta maaf ya saya cakap, dia kata, Ustazah, saya baru baling pinggan dekat suami saya. Kena betul-betul dekat dahi. Bengkak. Suami saya marah. Saya kata dekat suami saya, Sayyidatina Aisyah pun cemburu. Apatah lagi saya. Saya kata, Kak, cemburu Sayyidatina Aisyah tak sama macam cemburu kita. Cemburu kita berderetan, berlarutan dan berlanjutan. Cemburu isteri para Nabi sekadar setakat itu sahaja. Apatah lagi apabila dinasihati dan ditegur. Itulah bagaimana kita mempergunakan emosi dan rasa kita agar diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab perempuan dalam bahasa Arab disebut al-mar'atu. Betul tak mar'ah? Perempuan kan? Dalam bahasa Arab, cermin disebut al-miraya. Dekat tak dengan orang perempuan? Macam sinonim je. Orang perempuan kalau tak ada dalam bilik air cermin, Allah tak tahulah. Gelisah dia. Tak ada cermin, dia guna handphone pula. Kan? Dia mesti tak dapat nak dipisahkan. Ada seorang ustaz tu, dia geram sangat orang perempuan suka tengok cermin. Dia tercermin dengan orang perempuan tu macam monyet dapat pisang. Dia kata. Monyet kalau dapat cermin, dia tengok-tengok muka dia kat dalam cermin, dia pun pegang kat seorang, kat belakang tu. Macam tu dia kata orang perempuan. Allahu Akbar. Masa tu zaman saya belajar, nama pun untuk guru kita dengar je lah. Bengkak jugalah hati. Ya. Al-miraya. Kalau dalam bahasa Inggeris sebut apa? Mirror. Bahasa Inggeris dia selalu cedok daripada bahasa Arab. Ya. Okey. Kalau jamak, dia jadi apa? An-nisa. Jamak. Okey. Al-mar'atu, al-mir'atu, al-miraya. Maksud dia sensitif. Kalau kita tengok lagi bahasa dia,
paling dasar adalah sensitif, cepat terasa, perkara-perkara yang mudah tersentuh. Okey, kita kembali. Kalau cermin tadi ni jatuh, pecah. Boleh tak cantum balik? Boleh. Cantum. Gunalah mana-mana double tape ke apa ke, cantumlah. Tapi kembali tak semula seperti mana yang asal? Tak. Macam itulah perempuan punya hati, perasaan dan emosi dia. Walaupun berpecah, berderai, tapi tak sama dah macam dulu, betul tak? Biasanya kita ni sentaplah dengan kata-kata. Dia datang minta maaf dekat kita, dia kata dia biasa fitnah kita. Contohlah wal'ayyazbillah lah, setengah kita kan difitnah dan sebagainya. Yang minta maaf kita tengok pula kadar fitnah dia macam mana. Dia kata fitnah apa? Saya fitnah dulu gini. Fitnah tu lah yang menyebabkan kita tak kahwin sampai sekarang. Oh, dahsyat tu. Kan? Yang menyebabkan tunang tu putus dengan kita. Kemudian tunang tu tiba-tiba pergi kahwin pula dengan dia. Allahu Akbar. Ada anak 5 pula. Lepas anak 5 baru main minta maaf. Datang makan nasi pula rumah kita. Dan orang yang fitnah tu sahabat kita. Allahu Akbar. Agak-agak nak maaf tak? Maaf. Tapi tak mau tengok dah muka kamu mulai hari ni. Jangan tunjuk dah muka. Sebab apa? Luka lama berdarah kembali. Sebab hidup asyik sandar pada kenangan. Itu sifat orang perempuan. Allah Ta'ala bagi fitrah kepada dia, beremosi, terasa dan sebagainya, bukan untuk dia mengikut seluruh emosi yang dia ada, tapi mesti berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah. Bukan tak bagi menangis apabila tengah sedih, bukan tak bagi merayu rindu pada Allah apabila tengah merana, tetapi cukuplah sekadar kita pada saat itu, pada ketika itu, akhirnya kita kena cari solusi. Jadilah seorang yang pemaaf. Nak jadi seorang pemaaf ni bukan senang. Betul tak? Pernah berlaku kepada Sayyidina Abu Bakar. Orang lelaki, mudahlah. Sayyidina Abu Bakar, pernah Allah Ta'ala tegur dengan satu ayat. Kalau tak silap saya dalam surah An-Nur. Ayat yang menceritakan tentang Sayyidatina Aisyah yang difitnah. Dalam kisah hadisul ifk. Sayyidatina Aisyah difitnah bersekedudukan dengan seorang sahabat yang bernama Safwan, yang ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi menjadi orang yang terakhir untuk memantau rombongan Rasulullah dalam perjalanan. Bila Rasulullah nak masuk kota Madinah, akan ada seorang lelaki ni, dia akan melihat kut-kut ada barang-barang yang tertinggal. Jadi lelaki tadi berjumpa dengan Sayyidatina Aisyah yang sedang mencari kalungnya. Tanpa cakap banyak, dia letak unta dia, Sayyidatina Aisyah pun naik. Masa sampai ke pintu gerbang kota Madinah ketika tu, tiba-tiba ada lelaki-lelaki munafik, di antaranya Abdullah bin Ubay. Dia tengok Safwan, dan dalam sekedup tu adalah Sayyidatina Aisyah. Oh, ni boleh buat bawang ni kata. Dalam bab ni orang lelaki pun hebat juga membawang. Bukan orang perempuan saja. Orang lelaki pun hebat juga dalam bab macam ni. Sehingga menggemparkan satu kota Madinah. Namun Sayyidatina Aisyah tak tahu. Dia pulang ke rumah orang tuanya. Sebab dia heran, kenapa Rasulullah tak bercakap langsung dengan dia? Rasulullah berdiam, banyak termenung. Siapa tak termenung bila isteri difitnah? Nak mengiyakan benda tak nampak. Nak menidakkan wahyu tak turun lagi. Sebab Rasulullah ni tidak akan bercakap illa wahyu yuha wa ma yantiqu 'anil hawa. Rasulullah tak akan bercakap mengikut hawa nafsunya, kecuali apa yang telah diwahyukan kepada baginda. Maka ditunggu. Tunggu tu kan satu penyiksaan.
dia tak dapat nak bercakap. Dalam masa yang sama, naluri diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang manusia pun bekerja sama. Naluri seorang suami, antara percaya ataupun tidak, tak dapat nak lari. Itu nak menunjukkan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga seorang manusia yang bernaluri. Ya. Jadi dalam masa yang sama, Rasulullah pun menghantar Sayyidatina Aisyah pulang ke rumah orang tua dia. Nak dijadikan kisah, ada seorang kita kata seorang pembantu yang mendampingi Sayyidina Abu Bakar yang merupakan adik-beradik kepada Sayyidina Abu Bakar. Kita kata mungkin di kalangan sepupu dan sebagainya lah, yang bernama Mistah. Ketika mana dia menemani Sayyidatina Aisyah untuk mengambil air di sumur ataupun di perigi, saat cebok itu terjatuh, maka Mistah ini dia terlatah. Dia kata celakalah orang yang buat cerita pasal Aisyah ni. Macam itulah lebih kurang. Celaka kalau Aisyah tahu bab ni. Maka Sayyidatina Aisyah terkejut. Ditanya, dikorek rahsia tersebut. Maka Mistah pun bercerita, rupa-rupanya dalam ramai-ramai yang duk menyebarkan berita tersebut, di antara salah seorang adalah Mistah ini juga orang yang bertanggungjawab untuk membawang. Lebih kurang macam itulah. Bila Sayyidina Abu Bakar tahu punca-puncanya, rupanya Mistah ini adalah seseorang susuk tubuh yang dibantu oleh Sayyidina Abu Bakar, membantu sara hidupnya. Bila diketahui bahawa Mistah adalah salah seorang yang menyampaikan berita-berita begini, maka ditarik balik bantuan tersebut. Marah dia. Sebab apa? Sebab menyebarkan tentang perkara yang belum diketahui kebenarannya. Apatah lagi itu ada kaitan dengan anaknya sendiri, iaitu Sayyidatina Aisyah. Masa tu turunlah ayat tu, ayat yang paling saya paling ingat sikit saja, wa'fu wasfahu. Allah Ta'ala kata kepada Sayyidina Abu Bakar, wa'fu, maafkanlah dia. Wasfahu, kembali menyintai dia. Sayyidina Abu Bakar tak komentar banyak, tak bagi persoalan banyak. Terus Sayyidina Abu Bakar buat macam mana? Memaafkan dia. Dan kembali menyintai Mistah tersebut dengan bukti dia kembali menyalurkan bantuan. Kalau kita malam sikit nak dapat sifat wasfahu, wa'fu tu mungkin boleh, maaf mungkin boleh, wasfahu tu nak kembali sayang tu, nak kembali menyintai itu, Allahu Akbar, jenuh didik hati kita. Bukan senang Allahu Akbar, Masya Allah. Inilah hasil daripada didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat tersebut. Jadi kita, wanita-wanita yang ada emosi ini, dan macam mana kita nak manage emosi kita dengan sebaiknya, managelah dengan ilmu yang kita ada. Kalau kita tak ada ilmu, susah kita nak manage emosi kita. Beza tak? Dulu dengan kita belajar, sekarang dengan kita belajar dengan dulu masa zaman jahil kita. Boleh ada beza tak? Beza kan? Kalau dulu kita didik anak tanpa ilmu, Allahu Akbar. Macam nak penyet buat air asam, kalau tahu kata besar nak jadi macam ni, masa kecil tu picit hidung dah. Kan marahnya kan? Tapi kalau kita ada ilmu hari ini, bila kita ada anak-anak, bagaimana kita didik anak kita, Allahu Akbar, kita tahu cara dia. Rasanya mudah, insya-Allah. Jangan lupa kita mesti perbaiki diri kita dulu. Jadi dalam persoalan tersebut, nak jadi wanita-wanita hebat, kita bukan melalui jalan-jalan yang senang sebenarnya. Kita perlu bermujahadah, perlu melazimi perkara-perkara yang sunat, meninggalkan perkara-perkara yang makruh, serta rawat emosi kita dengan ilmu, insya-Allah. Maka kita layaklah menjadi wanita-wanita hebat yang ada di atas dunia. Sebab kita masuk syurga nanti, kita tak jadi bidadari tau. Bidadari itu adalah yang memang kekal dalam syurga. Kita jadi penghulu
bagi bidadari. Bidadari yang ada dalam syurga sebagaimana yang diceritakan di dalam surah-surah dalam Al-Quran banyak. Wa kawa'iba atraba, yang disebut bidadari yang sama sebaya, yang mana masih muda, muda jelita. Ada orang lama kata sama sebaya, umur 30 tahun, tak tua dan tak muda, lengkap sebagai seorang wanita. Itu bidadari. Kalau kita penghulu bagi bidadari, bahkan lebih daripada tu. Jika bidadari dalam syurga umpama bintang, kita bagaikan purnama. Kalau hilang purnama, maka di bintang akan bersinar. Sebab apa, ada seorang isteri dia kata, Ustazah, saya ni berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, biarlah aku bila mati masuk ke dalam syurga ni, aku nak dekat dengan suami aku, nak bersama dengan suami aku sentiasa. Sebab apa, Ustazah, saya cemburu kalau ada bidadari di samping suami. Allah, dalam syurga pun gagah nak cemburu lagi. Dalam syurga tak ada dah sifat cemburu. Tapi saya kata, seandainya kita umpama bulan purnama, bidadari umpama bintang, jadilah bulan purnama tersebut, jangan tinggalkan dia walaupun dalam syurga. Sebab kalau kita tinggalkan dia, bintang tadi akan terserlah. Dah nak cemburu sangat kan? So jangan tinggalkan dia. Dalam syurga bukan hanya kenikmatan itu saja, macam-macam lagi kenikmatan yang kita nikmati bukan dalam bentuk sabar lagi. Sabar hanya sekadar di sini. Tak apalah, cukup-cukuplah duduk dalam syurga, tak payahlah buat banyak-banyak malu dekat Allah, tak payahlah tunjuk gelojoh sangat malu dekat Allah. Tidak ada istilah sabar dalam syurga. Tak ada. Yang ada dalam syurga istilah syukur sahaja. Setiap hari kalimat yang keluar daripada kita ni, kalimat syukur saja. Subhanallah, Masya Allah, Alhamdulillah. Tak perlu lagi sabar untuk salat, sabar buat benda-benda baik, sedekah tak perlu. Semua orang dapat menikmati hasil daripada tanamannya di dunia. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Di situ kita boleh gambarkan kejayaan kita sebagai wanita-wanita yang hebat. Bermakna nak hebat dalam syurga, kena hebat dulu atas dunia di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah sampai di sini dulu akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu saya ada satu buku yang saya nak kenalkan kepada muslimat semua. Buku ni adalah julung-julung kalinya dihimpunkan 22 orang ustazah-ustazah di seluruh Malaysia menulis tentang kisah dakwah masing-masing, bermula daripada A sampai Z, termasuklah saya di antaranya. Asbabnya tercipta buku ni, asbabnya bermula dengan kematian sahabat kami, Ustazah Syadia Abbas. Daripada situlah kami dedikasikan kenangan bersama Ustazah Syadia Abbas. Seterusnya tentang susah payahnya kami menjalankan dakwah daripada mula A sampai Z. Bila saya baca dalam buku tersebut karya-karya daripada ustazah para asatizah yang hebat, saya ni hanya kerdil tumpang saja. Saya rasa, ya Allah, aku aku ni al-faqir ini tak sampai dengan tahap maqam-maqam mereka, yang mana mereka berjuang bukan sekadar di dalam masjid-masjid dan surau, bahkan mereka ni berjuang dengan sukarela, berada di gelandangan-gelandangan, berada di pelosok-pelosok kampung-kampung orang-orang asli demi nak mengislamkan mereka. Hebatnya dakwah-dakwah mereka. Jadi dalam keadaan begitu, kita ni dalam proses nak menjadi wanita-wanita yang hebat, bolehlah kita cuba-cuba baca. Sampai dekat saya punya tulisan tak payah baca pun tak apa. Sebab tak ada lebihnya pun. Bila saya baca yang lain, rasa malunya, rasa macam nak tarik balik. Sebab tak ada yang lebihnya. Saya hanya cerita dalam ruang lingkup saya yang amat terhad. Yang amat terhad. Yang sedikit saja sumbangan dakwah saya
tak ada seperti mereka, seperti mana Ustazah Hafizah Musa, seperti mana Ustazah Asma Harun dan rakan-rakan yang lain. Masya Allah, tabarakallah, perjuangan mereka cukup hebat. Sebagaimana yang berlaku kepada Ustazah Syadia Abbas, seorang wanita yang saya anggap, walaupun dia lebih muda daripada saya anggap dia adalah seorang guru. Yang saya sedikit sebanyak saya share pengalaman, saya mengenali dia, memangnya di set TV untuk syuting, tanyalah Ustazah. Saya kenal dia, dalam timbul dah dalam hati perasaan yang cukup kagum. Sebab apa? Saya ni Ustazah pondok sebenarnya. Bila datang dekat set TV ni macam dengan jakun. Bila orang tanya, jawab macam robot. Tak tahu nak cakap macam mana, punya takut, terketar-ketar tangan ni. Bila orang kata Ustazah nak tancap, suar je muka, tengok-tengok, Masya Allah, muka aku kalah artis. Punya menyesal, balik-balik suami kata, kenapa sampai tak kenal langsung muka? Allahu Akbar. Kali kedua, kali ketiga barulah faham macam mana. Dia orang nak make up, saya kata, tak boleh orang rumah marah. Sikit saja Ustazah. Saya dah pakai bedak dah di rumah ni. Saya bagi tahu siap-siap. Barulah kita tahu sikit, pandai sikit. Di situ bila kita berucap dalam TV dia lain, sebab dia adalah secara langsung. Bila saya cakap tersasul, maka Ustazah Syadia ni akan backup saya. Bila saya habis, dia tanya Ustazah. Ini antara yang saya tulis sikit lah Ustazah. Saya nak tanya, selain daripada Ustazah mengajar ni, Ustazah ada komitmen dengan mana-mana institusi ke? Saya kata tak, saya adalah pendakwah bebas sepenuhnya. Saya freelance sebab saya ada anak-anak kecil yang perlu saya didik, yang saya tak dapat nak lepaskan ke mana-mana. Masa tu saya datang ke sini, anak baru 6. Sekarang dah masuk 7, baru 7. Jadi macam itulah. Bila saya ada anak-anak yang kecil ni, saya perlu ada komitmen di rumah. Dalam keadaan tersebut ditanya, ya Allah Ustazah, saya teringinnya nak jadi macam Ustazah. Saya kata, apalah sangat aku ni kerdilnya, ya Allah, dia nak jadi macam aku. Saya pun heran. Tapi saya bagi juga laluan. Caranya begini saya kata. Tapi satu je kena percaya. Yakin rezeki itu milik Allah. Yakin rezeki itu bukan milik manusia yang ada di sekeliling kita. Dan Allah Ta'ala akan beri rezeki kepada dia apa yang dia mahu. Tugas kita menjalankan dakwah semata-mata, saya kata. Akhirnya, setelah beberapa bulan, baru saya dapat khabar bahawa dia berhenti sepenuhnya daripada TV dan dia bekerja dengan sendiri sebagai seorang pendakwah bebas dan turut menjadi sukarelawan. Allahu Akbar. Bahkan lebih hebat daripada apa yang dia angan-angankan dan dia mengotakan janji dia. Saya teringat bapa saya kata apa? Kita ni manusia, bila dah jadi seorang pendakwah, kita kena jadi arkitek kemanusiaan. Kita kena bina balik manusia itu menjadi insan yang mulia. Kembali balik manusia daripada kemuliaan yang jatuh kepada kehinaan, angkat balik mereka jadi manusia yang mulia. Itulah yang sedang diperjuangkan oleh para pendakwah hari ini, insya-Allah. Jadi moga-moga hanya ada pada saya hari ini tak sampai 10 buah dekat depan sana. Yang selain tu kalau nak tak apa boleh, nanti saya akan datang sebab saya tak dapat nak ambil stok, keluar saja untuk launching bersama Ustazah Muzayyana. Hari tu juga 1000 naskah settle. Ustazah ni cuma dapat berapa? Seorang 20 buah. Sikit sangat dapat buat balik tu pun saya nak bagi dekat orang pun Allah terketar-ketar tangan ni. Sebab apa? Ada yang ramai lagi yang minta tapi saya dahulukan yang dekat. Tinggal sedikit tu saya bawa ke sini. Asalnya nak ambil stok yang banyak tapi tak sempat lagi hari ni. Sebab stok tu ada di Shah Alam. Jadi insya-Allah para muslimat yang nak boleh minta kepada Kak Salwa insya-Allah selepas ni. Akhir kalam, saya mohon maaf di atas keterlanjuran dan kekurangan saya. Apa yang saya sampaikan hari ini adalah daripada kelemahan diri saya sendiri, dan yang sempurna itu semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim.